Sebelum kita baca kitab ni, kita hadiahkan Fatihah untuk semua orang yang ada di sekeliling kita, siapa juga yang sakit, keluarga kita, mak ayah, semuanya lah, adik-beradik, anak cucu. Mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan, keafiatan, dan dipermudahkan urusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dan kita hadiahkan Fatihah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian keluarganya, anak-anaknya, sahabat, tabi'in, tabi'in, sekalian dua ibu bapa kita, atuk nenek, gugu kita, muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala: wa yanbaghi lil muridi alla yazala ala taharatin. Bagi murid ni tak boleh tidak, dia mesti selalu dalam keadaan bersuci. Baik, bersuci ni sama ada suci daripada hadas yang kecil atau hadas yang besar. Hadas kecil maknanya dia sentiasa duduk. Kemudian seorang murid ni dia kena berusaha untuk membersihkan dirinya daripada segala dosa, kejahatan, kemaksiatan. Bersih. Jadi nak kena bersihkan tu pada 3 tempat. Pertama, bersihkan pada hati kita. Hati ni kena jadi orang baik, ikhlas, jangan bangga diri, jangan sombong, jangan buruk sangka antara kita, jangan rasa baik, bersihkan 3 tempat ni. Pertama hati, kedua lisan. Lisan kita bersihkan daripada perkataan tak baik. Lisan ni maksudnya lidah, mulut kita. Bersihkan daripada perkataan-perkataan yang tak baik. Maki, mencarut, perkataan-perkataan tak elok, kata orang, mengadu domba. Ni benda-benda ni kena bersihkan. Yang ketiga, bersihkan segala anggota yang zahir. Tangan,
kaki, mata, telinga, semuanya. Jadi kerana apa? Kerana Allah ini terlalu kasih bagi orang yang bersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebab itu dalam fiqh, perkara pertama dalam hukum fiqh adalah taharah, bersih. Jadi kita kena bersih pada basuh najis, kencing, buang air besar, bersih betul-betul. Jangan ambil ringan dalam masalah buang air kecil, buang air besar. Basuh dalam keadaan yang bersih. Kalau boleh istibra, itu apa? Berdaham. Sekurang-kurangnya sekali ataupun 3 kali lepas buang air kecil itu berdaham. Baik, supaya sisa-sisa daripada najis ini bersih. Jadi seorang murid dia kena mengekalkan akan bersuci ni tadi. Setiap berhadas, wa kullama ahdasa tawadda'a, kena ada wudu. Kena ada wudu. Wa shalla rak'ataini, kemudian semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat ni semayang apa? Semayang sunat wudu. Untuk kamu nak masuk masjid, habis semayang. Apa yang Abi nak cakap dengan kamu begini, jangan kamu lihat pada kawan sekeliling kamu. Kawan sekeliling kamu tak nak semayang, kamu pun tak ikut semayang. Beginilah kawan yang baik, kawan yang dapat membantu kita pada agama kita. Dia boleh tunjuk kita cara buat baik. Tapi kalau kawan kita ni tak boleh bantu kita pada perkara kebaikan, yang dia tolong kita pada makan, minum, isi masa lapang kita dengan bersembah, tapi dia tak boleh tunjukkan kita pada perkara kebaikan, dia tak nak semayang, kita pun ikut dia, apa perlu kamu buat? Kamu kena jadi diri kamu sendiri. Kamu kena jadi tatkala keliling kamu ni tak ada orang yang baik, kamu kena menjadi insan yang baik. Kamu kena kuat. Kamu kena kuat. Abi kalau ikut kamu, Abi akan jadi tak kuat. Abi kena ikut apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Ketika Abi buat perkara tersebut, kamu akan ikut perkara yang baik. Takkan Nabi nak ikut kamu. Sebab itu kemana pun kita pergi, guru Abi ni dia cakap begini. Salah satu pesan guru Abi itu dulu, dia kata, kemana pun kita pergi, dia kata, kita dapat mengubah alam sekeliling. Orang kemana pun kita pergi, orang di sekeliling kita berubah. Bukan alam sekeliling kita ubah kita. Bukan orang kita mengikut orang di sekeliling kita. Orang yang bijak, orang yang bagus, orang yang baik, kemana dia pergi, maka tersebar kebaikan pada tempat sekeliling tersebut. Tapi kalau dia pergi satu tempat, dia jadi orang tempat, maknanya dia masih tak baguslah. Faham tak? Kamu pergi mana pun, kamu tetap sebagai diri kamu seorang insan yang baik. Kamu tak diikut orang lain. Ada kawan yang dapat bantu kita di sana, dia syafaat orang Islam. Tapi kalau dia tak boleh bantu kita,
dan dia menjadi asbab kita diheret untuk masuk neraka Allah, lebih baik kita tawakufkan untuk berkawan dengan dia dulu. Bukan kita tinggalkan dia. Dalam dakwah kita tak boleh tinggalkan orang yang sedemikian. Tetapi untuk jadi kawan tak boleh. Tapi kita kena buat amal ma'ruf nahi mungkar, tegur, tunjukkan, ya. Ini yang disuruh oleh Islam. Nah, begitulah sikap orang yang baik, ya. Wa in kana mutahhalan wa ata ahlahu falyubadir bil istighasi bil ightisali minal janabah fil waqti. Kalau dia ni dah berkeluarga, lalu dia mendatangi isterinya, maka hendaklah segera mandi wajib dari hadas yang besar pada saat itu, dan tidak berdiam dalam keadaan berhadas besar. Kalau boleh jangan kita tangguh untuk mandi hadas besar. Wala yamkusu dunuba. Hendaklah ia membantu dirinya, wa yasta'inu ala dawami taharah li qillatil akli. Hendaklah ia membantu dirinya agar selalu dalam keadaan bersuci dengan cara sedikit makan. Baik. Kalau kita faham kat sini macam mana pula nak membantu bersuci ni tadi, atas kita lain, bawah kita lain, dengan sedikit makan. Baik. Yang dimaksud kat sini adalah iaitu janabah ataupun junub pada batin. Maksudnya gini, kalau kita nak jadi orang baik, kita nak kawal nafsu kita nak bersihkan diri kita, belajar sikit makan. Belajar sikit makan. Jangan langsung tak ada ruang dalam perut kita ni rasa lapar. Jangan tak ada ruang langsung dalam perut kita rasa lapar. Sebab itu apabila kita ni tadi kurang makan, maka pada ketika itu kita dikurniakan rasa ringan badan kita nak buat baik, dan dikurniakan kepada kita kelazatan dalam berbuat baik. Iaitu asal segala kejahatan itu asal dia perut. Asal dia perut. Jadi jaga-jagalah, kamu semua jaga-jaga. Jangan asal boleh makan ni. Nak zaman sekarang kita tak tahu dah. Dah tak tahu mana yang betul-betul halal, syubhah. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali kata pada akhir zaman tak siapa boleh elak daripada syubhah. Makanan yang syubhah ni tak ada siapa boleh elak. Sebab zaman kita ni dipanggil zaman syubhah. Zaman syubhah. Siapa boleh elak? Sebab itu kalau boleh lah, kurangkan makan di kedai. Kalau boleh, kurangkan makan di kedai kalau boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu makanan tu dia basuh tu bersih tak. Ini katakan syubhah. Tapi fiqah tu tak suruh selidik macam tu. Dia tak suruh kita selidik sampai macam tu. Kalau boleh, tu dia. Rajin makan dekat rumah. Suruh isi kita masak. Rajin. Kalau dia tak sihat,
Awak masaklah sendiri. Macam awal. Tu dia. Awal isi di dalam bantang. Awal masaklah sendiri. Kalau dia rasa malas nak masak, dia makanlah makanan dalam bantang isi dia. Selesai. Sebab apa? Sebab kalau di antara sebab kegelapan hati, kita banyak masuk makanan yang tak pasti. Itu hati tu jadi gelap. Banyak perkara yang kita tak dapat, sebab punca salah satunya adalah makanan. Kalau boleh masak sendiri, kalau boleh. Tapi dah tak boleh juga, dah tak boleh elak. Contohnya tak boleh elak. Macam Abi keluar, contoh Abi keluar, Abi duduk dekat hotel contohnya. Nak masak tak boleh, kena dah beli. Kata Abi kalau duduk homestay, Umi akan masak. Kalau homestay, selalunya Umi akan masak. Kalau cakap Abi ni sekadar nak ngajar kamu tanya Ana. Abi cakap ni betul ke? Dia cakap situ. Kamu tanyalah Ana. Kalau duduk homestay, masak ke atau beli juga? Sebab apa? Sebab kita tak pasti cara basuh najisnya, cara prosesnya. Sebab itu kalau boleh, dah tak boleh, tak apalah, nak buat macam mana, kan? Dah tak boleh. Tapi kita kena kurangkan, kena kurangkan. Kurangkan. Lalu kadang kenapa aku ni tak boleh buang marah, aku tak boleh buang bangga diri, aku dah buat ini, aku dah buat ni, aku dah buat ni. Kita terlupa pandang daripada satu sudut yang lain, iaitu sudut makanan. Kenapa macam ni, macam ni. Kita dah ada, aku dah solat, dah puasa, dah buat. Tapi ada satu benda yang Nabi kata asal segala kejahatan itu adalah daripada perut. Daripada perut. Lepas itu makanan ni kalau boleh, macam kamu bahagian ada yang khidmat, tolong bahagian dapur, basuh najis tu kena bersih. Air, darah ikan, darah daging, darah ayam. Seseorang yang banyak makan, okey, baik. Habis jumpa dah. Pasal apa dia kata? Hendaklah membantu dirinya agar selalu dalam keadaan suci dengan cara sedikit makan. Okey. Kat sini dia terangkan pula. Pasal apa dia suruh sikit makan? Okey. Tadi Abi bawa masalah janabah batinian, masalah maksiat batin. Ini dia cari punca. Orang yang kalau dia selalu berhadas ni apabila dia banyak makan. Bila dia banyak makan, banyak tak dia kencing dengan berak? Banyak tak? Kan selalu kencing lah kan? Bila banyak makan, banyak buang air. Tak? Kat situ dia. Itulah awal orang bodoh ngajar ni aja. Patut orang bodoh macam Abi ni tak payah ngajar betul. Seseorang yang banyak makan, maka ia akan sering kali berhadas. Bila banyak makan, banyak buang air, dan akan menjadi susah baginya untuk selalu dalam keadaan suci.
Ada bila jaga makan, kurang buang air. Maka lamalah kita dalam keadaan berwuduk. Ya. Betul di antara adab ilmu. Ini bukan adab beramal saja, adab ilmu. Adab ilmu kena ada wuduk. Adab nak pegang kitab sekalipun kena ada wuduk. Ini adab dia. Boleh tak baca Quran tanpa wuduk? Boleh. Kita baca Quran tapi tak ada wuduk. Boleh. Iaitu dengan kita baca tanpa memegang Al-Quran. Boleh. Tapi adab dia apa? Adab dia kena ada wuduk. Itu adab dia. Lepas itu pahala orang baca Quran berwuduk begini, orang tak ada wuduk begini. Tak? Tapi kalau memegang mushaf Al-Quran wajib ada wuduk. Itulah pula. Begitu juga sedikit makan dapat membantu untuk bangun di malam hari. Bila makan sikit, malam senang bangun. Dan hal itu merupakan tugas yang terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap murid. Lepas itu seorang murid kalau nak berkat rajin bangun malam. Rajin bangun malam. Kamu kalau naik atas, Abi tahu. Kamu naik atas sembahyang tahajud kadang-kadang adalah 3-4 orang, yang lain baring. Bukan Abi tak tahu, Abi tahu. Abi tak nak naik ya. Tengok kamu. Abi suruh kamu belajar. Kalau kamu buat benda yang betul, kamu akan dapat perkara yang betul. Kamu akan dapat perkara yang betul. Tapi kalau kamu sendiri yang menolak anugerah daripada Allah Ta'ala, kamu sendiri yang tak mau, kamu sendiri yang dah naik, baik tak bisa disebut. Bukan semua orang yang berada dalam kebaikan dia beroleh kebaikan. Kamu dah naik atas, dia dah berjaya tak daripada asrama sampai atas? Berjaya tak? Walaupun kamu dah ada dalam masjid, kamu tak boleh dapat sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat. Tetapi nak sebut benda baik ni susah. Benda baik susah walaupun kamu sedang berada pada keadaan yang baik. Kamu belum tentu dapat berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Kenapa Abi cakap begini? Sebab syurga ni nak masuk susah. Dan orang yang dapat masuk syurga ni sedikit. Dan tak ramai. Tak ramai, sikit. Orang yang selamat daripada fitnah Dajjal ni pun sikit. So akhir zaman, nanti akhir zaman Dajjal ini zahir, yang selamat pun sikit. Abi nak sebut begini. Kalau dalam hidup ni kita tak mampu nak ikut perintah Allah, boleh tak selamat dari fitnah Dajjal? Kita tak mampu ikut perintah Allah. Yang Nabi nak sebut begitulah. Jadi masing-masing kena fikirkan benda ni. Abi kena fikirkan dan kamu kena fikirkan. Kena fikirkan, mesti kena fikir. Abi kena fikir dan kamu kena fikir. Sebenarnya hidup kamu ni, kamu cari apa?
Kamu nak apa? Jawapannya ada pada diri kamu sendiri. Kalau yang kamu inginkan adalah perkara selain Allah dan Rasul, maka itu yang kamu dapat. Allah akan uji keimanan seseorang. Cerita dia begini. Okey. Perang Uhud disebabkan, ini jadi asbab kan dalam cerita. Orang yang tentera Islam yang berada di atas bukit pemanah itu, dia turun. Nabi tak bagi turun kan? Begitu. Melihat kepada harta rampasan Tetapi nak sebut kat sini, turun saja lalu mengakibatkan kekalahan pada waktu itu. Habis nak sebut begini, orang yang bila dia tak berhenti melihat perkara keduniaan ni dalam hidup dia, dia tewas. Habis nak sebut itu je. Kalau kamu tak berhenti melihat perkara dunia dan itu menjadi tujuan, kamu tewas. Kamu akan tewas. Sebab apa? Sebab tak ramai orang yang berjaya ketika melihat dunia dan dia berjaya istiqamah menjadi insan yang baik. Tak ramai. Kalau kamu melihat masih lagi mengintai-ngintai, melihat-lihat, mencipta angan-angan kepada keduniaan, kamu akan tewas apabila datangnya ujian tersebut. Baik. Bila tewas kat sini, tewas tak kat sana? Tewas. Kita sebenarnya melakukan kesilapan yang sama. Kita mengulangi kesilapan silam. Benda tu yang kita ulang dalam hidup kita, kesilapan yang sama. Kamu tengok diri kamu, habis tengok dia habis, orang semua tengok. Anak-anak ayah pun tengok. Kamu ulang perkara yang sama, kesilapan yang sama, kesalahan yang sama dalam hidup kita semua. Jadi persoalan, kenapa kita ulang? Apakah kesalahan itu tidak menjadi pengajaran dalam hidup kita? Apakah kesilapan itu tak pernah mengajar kita untuk jadi lebih baik? Contoh belajarlah. Bertahun kamu naik atas tidur. Persoalannya begini, kenapa kamu tak sedar yang kamu buat salah? Abi tak cakap, Abi selalu cakap. Abi tegur tak? Banyak kali tak Abi tegur? Abi tegur tak? Tegur tak? Abi pernah tegur tak? Pernah tegur. Kalau Abi tak tegur, cerita lain. Abi tegur. Kenapa kamu tak pernah rasa salah apa yang kamu buat dan kamu tetap ulang perkara yang sama? Yang ni yang Abi suruh kamu semua tanya diri kamu sendiri. Kenapa aku tak nak berubah? Kenapa? Kadang-kadang
Baik. Sesuatu yang diharuskan bagi murid adalah tidak makan kecuali dalam keadaan yang lapar. Tidak tidur kecuali dalam keadaan mengantuk hingga tertidur. Maka dia makan ketika memang dia perlukan makanan itu, dia lapar. Dan dia tidur ketika dia menunaikan hak untuk dia bukan dia asyik tidur je. Semayang tidur, wirid tidur, mengaji tidur. Itu nama dia tak nak ubah diri dia. Dia sendiri tak nak ubah diri dia. Dia sendiri tak nak menjadi insan yang lebih baik. Sama seorang anak. Seorang anak dia tak nak ubah diri dia menjadi anak yang lebih baik. Seorang ayah pun macam itu. Seorang ibu pun macam itu. Seorang suami pun macam itu. Seorang guru pun macam itu. Bila kamu dah jadi guru, kamu jangan ingat kamu mengajar terus. Kamu kena ada sikap untuk kamu belajar. Kena ada. Seorang guru, seorang yang memimpin, dia ada sikap dalam hati dia mahu dipimpin. Seorang guru yang mengajar masih tidak hilang dalam hati dia untuk belajar. Habis sebut perkara ni adalah untuk supaya kita dapat tempat pada sisi Allah. Mungkin kamu tertanya-tanya, kenapa nak dapat tempat pada sisi Allah? Sebab bila kamu mendapat tempat pada sisi Allah, kamu tak penat. Angah nak cari duit ke nak duit cari Angah? Kalau dia bagi pilihan, dua-dua duit cari Angah, kenapa tak usaha ke arah tersebut? Angah mengaji lu kat Mesir berapa tahun? Saja je ayah tanya. 7. Penat tak? Penat tak? Angah rasa ada ilmu tak? Angah rasa ada ilmu tak? Baik. Kenapa kita tak nak pergi? Kita dikurniakan ilmu. Maksudnya ilmu cari kita. Macam ni. Ada tak ayat dalam Quran bila orang yang bertakwa lalu Allah anugerahkan ilmu atas dia? Ada tak? Ada tak? Awal ada tak awal? Orang yang bertakwa kepada Allah lalu Allah ajarkan ilmu yang tidak diketahui. Ada kan ayat tu kan? Antara kelebihan orang yang takwa. Dan itu Abi selalu sebut, kita bukan orang yang sempurna,
Tapi kenapa kita tak menuju kepada menjadi orang yang baik? Kenapa? Yang Abi tanya. Kenapa? Kenapa? Samalah. Abi dulu, masa Abi muda, Abi fikir benda yang sama kan? Abang Usop pun macam tu juga. Habiskan umur dia cari duit. Kenapa? Kita tak nak ubah diri kita. Tak nak letak diri kita seperti mana yang ada dalam Quran. Itu yang Abi sebut. Kenapa hidup kita tak boleh tenang? Kamu jadi anak tak boleh tenang. Kamu rasa dipilih kasih. Kamu rasa jadi kawan tak boleh tenang. Kamu jadi ayah tak boleh tenang. Jadi suami tak boleh tenang. Di mana titik itu? Di mana titik sakinah itu yang disebut di dalam Al-Quran? Kenapa tak nak usaha? Kenapa kamu tak nak usaha benda? Kamu nak hidup macam ni lagi? Lepas itu bila kita tak boleh berubah, sebab kita tak mahu benda. Dan orang yang enggan ini, masuk tak orang yang sombong? Ini yang disebutkan, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita tidak mahu menerima petunjuk daripada Allah. Salah satunya kita tidak berusaha untuk mendengar dan memerhatikan petunjuk tersebut. Kita rasa kita betul. Abi nak tanya, kita betul ke Allah betul? Siapa betul? Allah dan Rasul yang betul ke kita yang betul? Naufal, siapa betul? Kamu betul ke Allah dan Rasul yang betul? Kenapa tak ikut Allah dan Rasul? Kenapa kita ikut diri kita sendiri? Aku rasa betul. Betul ke? Kita telah rujuk ke kepada Allah, kita telah rujuk ke kepada Rasul, yang kita mengatakan aku betul. Betul habis sebutkan. Kalau kita ni sibuk dengan aib kita sendiri, nescaya kita tidak ada masa untuk melihat aib orang lain. Kalau kita sibuk dengan kesilapan kita sendiri, nescaya kita tidak ada masa untuk melihat kesilapan orang lain. Kalau kita sibuk melihat kebodohan kita sendiri, nescaya kita tidak ada masa untuk melihat kebodohan orang lain. Ditegur tak boleh. Jadi apa guna ilmu yang ada pada kita yang kita cari ni selama? Macam mana? Arif, kalau orang tegur Arif, tak boleh. Ada kan perasaan tu kan? Memberontak. Dan ini sifat orang sombong. Agak-agak Arif rasa rugi tak Arif mengaji di Tarim 5 tahun? Kalau sifat tu Arif tak boleh buat. Ayah nak buka sikit. Ayah selalu cakap macam ni. Ayah selalu cakap, ayah tidak berbangga orang yang menghimpunkan kitabnya. Tetapi ayah berbangga apabila dia dapat menjadi insan yang baik. Kalau kita himpun kitab, kita cuma diraikan oleh orang sekeliling kita. Orang cium tangan kita, tak buat apa. Tangan kita yang masih ambil barang orang lain. Tangan kita yang masih melakukan dosa ni orang cium. Buat apa?
Orang muliakan kamu, padahal kita ni hina. Tempat kita pada Allah tak ada langsung. Yang ayah nak sebut kat situ. Kalau macam Angah 7 tahun, macam Arif 5 tahun, 5 kan Arif kan? 4 tahun di Tarif. Tak boleh, kita tak boleh. Kita nak buang tipu tak boleh. Kadang kita tipu kawan, kita tipu ibu kita tipu ayah kita. Kan Nabi sebut man ghassani falaysa minni. Jadi ilmu yang ada pada kita tidak boleh membentuk jiwa kita. Jadi berguna tak ilmu tu? Dia mengaji dekat Solo berapa tahun? 5 tahun. 4-5 macam tu lah. Dia dapat apa? Dapat bebek. Bebek tahu bebek? Bebek ni itik. Kat Solo ni makanan paling sedap bebek goreng. Itik goreng. Sedap. Habis pernah makan. Jadi kita kena tanya, kenapa aku tak boleh duduk tempat ahlul ilmi? Kamu kena tengok sifat ahlul ilmi pada sisi Allah. Apa dia. Okey, Asraq, ayah nak tanya. Kamu sekolahkan anak kamu, kamu belajar, bagi belanja anak kamu. Kamu rasa kamu ayah yang baik? Sebab apa belum? Sebab apa kamu jawapan kamu kata belum? Sebab kamu tak rasakan benda tu. Kamu tak dapat rasakan kebaikan seorang anak yang saleh. Itu kamu cakap belum. Kenapa kita sekolahkan anak kita? Sebab kita kata kita ayah, tanggungjawab tu. Aku kena sekolahkan anak aku. Kalau tak, anak aku bodoh. Zizan pula. Masa engkau hantar anak engkau sekolah, apa niat kau? Ini jangan. Zizan boleh bohong semua orang di sekeliling dia, tapi Zizan tak boleh bohong Allah pada tatkala Zizan masukkan anak dia ke sekolah. Sebab itu kita silap. Baik, hadis yang pertama dalam kitab hadis. Awal kalau habis salah tolong tegur tu awal. Kalau habis salah tolong tegur. Awal tak tanya lagi ni. Dalam hadis daripada Umar bin Khattab, hadis tu kan hadis pertama kan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sampai situ je. Nah, hadis ujung dia hadis hijrah. Habis nak tanya awal pula. Awal hantar Abqari dengan Uun, niat apa? Awal kena reverse balik. Reverse, bukan jawapan sekarang. Jawapan mula-mula dulu. Mula-mula hantar dulu. Tu jawapan dia. Bukan sekarang tau. Mula-mula dulu yang hantar dulu. Masa daftar dulu. Sampai masa dia belajar, maka dia akan dapat masa belajar ni.
Dan kita tak akan dapat anak yang soleh, kita tak akan dapat anak yang salihah. Kita tak nak anak kita bodoh, betul tak? Bila kita hantar sekolah, dia pandai tak? Jadi pandai ni menjanjikan saleh-salehah tak? Mana kesilapan mak ayah? Aku tak nak anak aku bodoh dan anak aku pandai. Ketika dia tidak saleh, ketika dia tidak salihah, maka pandai ini skala dia besar. Anak Nodi pandai tak lawan Nodi? Bila kita suruh, kadang-kadang tak nak buat, dia lawan kita di belakang. Pandailah nama dia. Pandailah. Tapi bukan pandai cara anak yang saleh dan anak yang salihah. Itu seorang ayah yang berjaya apabila dia dapat melahirkan anak yang saleh dan anak yang salihah. Bukan anak yang pandai. Berapa ramai anak yang bijak dan dia telah menghancurkan hati seorang ibu, hati seorang ayah. Berapa ramai anak yang alim yang menghancurkan hati seorang ibu dan hati seorang ayah. Berapa ramai anak yang ada harta yang menghancurkan hati seorang ibu dan hati seorang ayah. Sebab kita tak ada pernah niat pun. Saya hantar anak saya pergi belajar agar anak saya menjadi anak yang disebut oleh Nabi waladun salihun yad'u lahu. Tak ada. Dia boleh doakan saya besok. Mula kita hantar. Anak kita kecil lah kan hati kita. Sebab kita nak dia pandai. Kita nak dia apa? Kita nak dia jadi hafiz Quran. Dia jadilah hafiz Quran. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita pun kata, kalau kita hantar belajar agama, takkan tak boleh jadi baik. Pasti ke? Jawapan dia pasti ke? Kita dah ada ilmu agama, kita tak buat jahat. Pasti tak? Baik, inilah yang orang dulu jaga dan kita tak jaga. Dan orang dulu dia ambil berat benda ni. Sebab itu hadis yang pertama adalah hadis niat. Innamal a'malu bin niat. Dan orang tak pandang benda ni. Orang tak nak peduli benda ni. Orang tak ambil tahu benda ni. Kalau di hadis yang pertama, makna dia penting. Dia penting, benda ni penting. Ke tak penting? Penting ke tak penting? Tapi kita tak endah benda ni. Kamu belajarkan apa? Abi ngajarkan apa? Abi buat kerja ni kerana apa? Kalau kita berubah niat kita, bermakna kita telah mengubah haluan kita.
hala tuju kita tu kita ubah. Baik. Tidak bergaul dengan makhluk kecuali dalam pergaulannya dapat mendatangkan manfaat. Dia tak campur dengan orang, tapi bila dia bercampur, maka orang sekelilingnya beroleh manfaat. Barang siapa banyak makan, maka hatinya akan menjadi keras. Dia makan banyak, hati jadi keras. Dia nasihat tak nak dengar. Rupanya kita kata apa lah. Rupanya antara ciri-ciri orang sombong, orang ini tidak menerima nasihat orang lain. Okey, jadi asbab dia. Alah, setakat tak dengar, apa salahnya? Rupa Nabi cakap apa? Orang sombong tak masuk syurga. Padahal daripada tak dengar cakap. Jadi sebab tu syurga ni sikit. Syurga ni sikit. Bila diberikan peringatan, hati dia tak ada rasa apa-apa pun. Diberikan peringatan, hati dia tak ada apa pun. Macam mana ayat tu? Ini Rifki. Pak Lang kena tanya Rifki 30. Macam mana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebutkan, dibagi tahu, disebutkan akan asma Allah, peringatan, hati dia mula rasa, ya aku salah, aku dah tak betul ni, aku dah silap ni, aku dah jauh sangat. Itulah tanda iman. Sebab Allah sebut itu kan, bahawasanya innamal mu'minun, orang beriman, iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Maka peringatan itu dibacakan tentang ayat Allah, iman dia naik balik. Tapi kalau kita diingatkan, dibacakan ayat Allah, kita buat tak reti, lantaklah, biarlah, nak jadi apa pun jadilah, ikut sukalah. Hati-hati. Sebab dia bersangkut paut dengan iman. Ketika iman kita ni tak beres, tak selesai, maka barzah kita susah. Kita kena melalui neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis nak sebut yang tu je. Dunia ni selesai. Lepas kita hidup kedepan tu mati. Mati ni tak ada siapa boleh tahu, tak ada siapa ambil peduli hal kita. Siapa ambil peduli? Ada siapa? Kamu tahu? Nodi tahu hal supa dalam kubur? Tahu? Hal Ustaz supa dalam kubur tahu tak? Tak tahu. Habis tak tahu. Siapa pun tak tahu. Dalam dunia, kalau kamu jalan terhenggut-henggut, kamu, orang tanya, kenapa? Saya sakit. Jom lagi hospital. Kalau sakit kat dalam sana, siapa ambil tahu?
Siapa ambil peduli? Habis sebut benda ni sebab jangan dah sampai sana. Oh, saya lambat lagi. Kawan-kawan kamu umur 40 lebih semua. Bukannya umur 60. Bukannya umur 70. Sampai sana tak ada siapa nak ambil tahu. Kita sakit tak ada siapa ambil tahu. Kita susah tak ada siapa ambil tahu. Kita terseksa tak ada siapa ambil tahu. Orang sombong kena seksa, orang tak nak dengar cakap, tak nak ambil peringatan Allah, tak nak mengubah masa hidupnya. Kenyataannya di sana. Masuk dalam. Nampak tak? Baik. Dan anggota badannya akan merasa berat untuk melakukan ibadat. Bila makan banyak, dia mula malas. Dia malas, nak buat baik malas. Nak buat baik malas. Dah 9.25. 9.30. Allahu Rabbi. Banyak makan juga mengakibatkan banyak tidur dan banyak berbicara. Sedangkan seorang murid jika banyak tidur dan bicara, maka keinginannya sebagai murid hanya akan menjadi gambaran saja tanpa hakikat. Ini paling takut. Kalau banyak makan, kalau banyak bercakap, tempat dia sebagai murid, tempat dia sebagai hamba, bukan sebagai sebenar-benar hamba. Cerita je. Betul lah. Dia tak boleh jadi orang baik. Kalau kamu ada ilmu, tentu kamu dapat kemuliaan ilmu. Mana kalau kita tak dapat kemuliaan ilmu, kita ada salah lah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah anak keturunan Adam itu, hadis ni Abi nak berhenti, memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah Allah bagi anak keturunan Adam beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika memungkinkan, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi. Nanti Habib bagi tahu. Baik, setakat ni ya. Doa banyak-banyak supaya Allah bagi kita kesempatan untuk menemui Ramadan. Ramadan dah tak lama dah. Ada berapa hari lagi untuk kita puasa. Dan mudah-mudahan bulan puasa besok habis-habiskan kitab ni. Kalau habis nanti habis sambung kitab lain. Habis sambung kitab lain. Jadi sebenarnya kita kena berusaha menjadi insan yang lebih baik dalam hidup ni. Supaya apa? Supaya kita diterima oleh Allah di muka bumi ni, diterima oleh Allah di alam akhirat. Bila Allah tak redha kita, Allah tak terima kita. Dunia, akhirat. Jadi kita buat ni sebab Allah nak redha kita. Sampai bila? Itu selalu pesan macam tu. Sampai bila kita nak bongkar? Sampai bila kita perlu bongkar dengan diri kita sendiri?
Sampai bila kita perlu sombong dengan diri kita sendiri? Habis selalu sebut ni. Kamu usahalah, kamu usaha. Berusaha bersungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Tak rugi pun jadi orang baik. Tak rugi jadi orang baik. Baik. Wallahu a'lam. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiban. Ya Allah, berkatkan diri kami, keluarga kami, anak isteri kami. Berkatkan ketiga-tiga madrasah kami. Angkatkan keluh kesah dalam hati kami. Pimpinlah kami jadi orang yang baik pada sisi Engkau, ya Allah. Setiap kesalahan kami perbetulkanlah. Dengan Kau berikan kami hidayah dan taufik agar kami tersedar daripada kesalahan dan kesilapan dalam diri kami semua, ya Rahman Rahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kurniakan atas kami sakinah, selesaikan masalah kami. Angkatlah penyakit dalam tubuh badan kami, dalam tubuh badan mak ayah kami, dalam tubuh badan adik-beradik kami, dalam tubuh badan murid-murid kami, dalam tubuh badan isteri kami. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk kami jadi orang baik. Kami dapat jadi orang baik. Kami berusaha untuk menjadi insan yang baik. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Tuhan kami, tolong tegur kami, ya Allah, jika kami melakukan kesilapan dan kesalahan. Dengan Kau jentik hati kami, agar kami sentiasa dalam hidayah dan taufik-Mu, ya Rahman Rahim. Ya Allah, sibukkan kami dengan kesalahan kami. Jangan Kau sibukkan kami melihat kesalahan orang lain. Sibukkan kami dengan kami melihat akan aib diri kami, supaya kami tidak sibuk untuk melihat aib orang lain dalam hidup kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.